2025, rakyat Malaysia bakal jadi parti di negara jiran. Bagaimana semua ini mungkin berlaku? Jom kita kupas. Malaysia kini jauh ditinggalkan negara tetangga dalam menarik minat pelabur. Indonesia, Vietnam dan Thailand yang dulu datang ke Malaysia untuk mencari kerja, kini sedang membina kekayaan sendiri dengan menarik modal luar. Baru-baru ini tersebar berita rakyat Malaysia yang mempunyai ijazah namun rela jadi tukang angkat sampah di negara jiran kerana gajinya lebih tinggi. Cerita sebegini mirip warga Bangladesh yang berpendidikan tinggi namun datang ke Malaysia sebagai buruh suatu ketika dulu. Terdapat begitu ramai warga kita yang sanggup terpisah dari keluarga tersayang untuk menetap di Singapura supaya dapat kekal bekerja sebagai pemandu bas, tukang cuci, pekerja kilang yang dibayar jauh lebih tinggi dari kerja dalam negara. Mengapa hal ini berlaku? Pergelutan politik membuatkan pelabur takut dan lari ke negara lain. Keadaan ini bertambah buruk dengan kepimpinan yang lemah dan tidak mempunyai dasar pembangunan yang jelas dan iltizam yang tinggi. Wujud juga sikap pilih bulu dalam pembangunan. Misalnya Pulau Pinang yang menjadi pintu pelaburan Malaysia dinafikan peruntukan untuk membesarkan lapangan terbang, LRT dan lain-lain. Ini semua bakal merentan kemasukan pelaburan dan peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Rasuah dan ketirisan jadi faktor yang merencatkan perkembangan perniagaan di Malaysia. Manakan tidak jika semua peringkat perlu disuap dan pelincir untuk menjalankan operasi bisnes. Akhirnya pemodal akan berhabisan duit hanya untuk rasuah dan tinggal sedikit untuk berniaga. Kesannya bajet berbilion habis lesap untuk bayar rasuah kepada segolongan yang kecil dan perniagaan hanya mampu menawarkan gaji yang rendah supaya tidak rugi. Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dan mempunyai kelebihan untuk menarik pelabur, misalnya kedudukan geografi, berbilang bangsa dan hasil bumi yang melimpah ruah. Namun jika semua ini gagal diurus dengan baik, rakyat Malaysia akan terpaksa ke Indonesia, malah ke Vietnam untuk mencari pekerjaan demi meneruskan kehidupan. Bagaimanakah nasib rakyat Malaysia jika kita tiada kerajaan yang peduli untuk membela nasib rakyatnya?